Maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaAllah. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla al-'isha fi jama'atin faka'annama qama nisfa al-lail wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-lail kullah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan solat Isyak dengan berjemaah seolah-olah dia berdiri beribadat separuh malam, dan sesiapa yang menunaikan solat subuh dengan berjemaah seolah-olah dia bersolat sepanjang malam. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan solat Isyak dengan berjemaah seolah-olah dia berdiri beribadat separuh malam, dan sesiapa yang menunaikan solat subuh dengan berjemaah seolah-olah dia bersolat sepanjang malam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna athqalas salatin 'alal munafiqin salatul 'isha wa salatul fajr. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik ialah solat Isyak dan solat subuh. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik ialah solat Isyak dan solat subuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya manusia mengetahui kelebihan pergi ke masjid untuk solat zuhur pada waktu panas tengah hari, maka pasti mereka berlari-lari untuk pergi. Sekiranya mereka mengetahui kelebihan solat Isyak dan subuh, pasti mereka akan pergi ke masjid untuk menunaikan kedua-dua solat itu walaupun dengan merangkak disebabkan sesuatu penyakit. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya manusia mengetahui kelebihan pergi ke masjid untuk solat zuhur pada waktu panas tengah hari, maka pasti mereka akan berlari-lari untuk pergi. Sekiranya mereka mengetahui kelebihan solat Isyak dan solat subuh, maka mereka akan pergi ke masjid untuk menunaikan kedua-duanya walaupun dengan merangkak disebabkan sesuatu penyakit. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shalla as-subha fi jama'atin fa huwa fi zimmatillah faman akhfara zimmatallahi kabbahu Allahu fi finnar liwajhihi. Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan solat subuh dengan berjemaah, maka dia berada dalam pemeliharaan Allah. Sesiapa yang menganiaya orang yang telah dipelihara oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkannya dalam neraka dalam keadaan muka terlangkup. Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan solat subuh dengan berjemaah, maka dia berada dalam pemeliharaan Allah. Sesiapa yang menganiaya orang yang telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkannya ke dalam neraka dalam keadaan terlangkup. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersolat secara berjemaah selama 40 hari dengan ikhlas serta mendapat takbiratul ula,
maka akan ditentukan untuknya dua kelepasan. Pertama, kelepasan daripada neraka. Kedua, kelepasan daripada sifat munafik. Sayyidina Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersolat secara berjemaah selama 40 hari dengan ikhlas serta mendapat takbiratul ula, maka akan ditentukan untuknya dua kelepasan. Pertama, kelepasan daripada neraka. Kedua, kelepasan daripada sifat munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura fityati fayajma'u huzaman min hatabin thumma atiya qauman yusalluna fi buyutihim laysat bihim 'illah fa uharriqaha 'alaihim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ingin sekali menyuruh pemuda-pemuda mengumpulkan kayu-kayu api, kemudian saya pergi kepada orang-orang yang bersolah di rumah mereka tanpa sebarang uzur, lalu membakar rumah-rumah mereka bersama mereka sekali. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ingin sekali menyuruh pemuda-pemuda mengumpulkan kayu-kayu api, kemudian saya pergi kepada orang-orang yang bersolah di rumah-rumah mereka tanpa sebarang uzur, lalu membakar rumah-rumah mereka bersama mereka sekali. Alhamdulillah, kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai solah berjemaah, kelebihan solah berjemaah. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar amal dan sampaikan. InsyaAllah. Subhanallah.